Kita masuk bahagian 4, kacukan monohibrid. Pada bahagian ini kamu buat praktikal, jawab soalan. Jadi macam mana mau jawab soalan kacukan monohibrid? Kamu jawab tu soalan dengan menggunakan raja skema. Okey, kita mulakan dengan soalan pertama sebagai contoh macam mana mau jawab soalan kacukan monohibrid. Okey, soalan sini pertama dia minta kacukan biji berwarna kuning homozigot dengan biji berwarna hijau homozigot. Dan dia bagi clue dalam kurungan, biji berwarna kuning dominan, manakala biji berwarna hijau resesif. Okay, itu yang pertama dia minta. Kacukan dulu dua ni biji. Kemudian dalam tu soalan dia minta lagi di sini kedua. Kemudian kacuk sendiri antara generasi F1. Okay. Sudah kamu selesai kacuk ni dapat F1, dia suruh lagi kacuk sama sendiri tu generasi F1. Okay, macam mana mau jawab ni soalan? Macam cikgu bilang, mesti gunakan rajak skema untuk jawab. Rajak skema, ingat sebelum ini sudah belajar, sebelah di sini ada label. Dan sebelah sini yang kena kacuk-kacuk tu. Okay, kita mulakan. Okay. Pertama sekali, dia suruh kacuk ni 2 biji. 2 biji yang asal kita kacuk ini, itu adalah induk. Yang asal adalah induk. Jadi, pertama sekali tulis pertama sekali sini, kacukan generasi induk. Okay, kemudian dalam ni soalan, dia ada bagi tu biji berwarna kuning. Satu lagi biji berwarna hijau. Ini adalah ciri yang kelihatan. Jadi, kalau ciri kelihatan, itu kita panggil sebagai fenotip. Jadi, fenotip siapa? Fenotip induk. Okay. Titik bertindih sini, apa fenotip induk? Pertama, biji berwarna kuning. Induk yang kedua, biji berwarna hijau, dia punya fenotip. Okay, kita letak X di sini. X ni maksudnya kita kacuk ni 2 induk. Selepas itu, daripada fenotip, kita boleh agak ataupun kita boleh tentukan apa dia punya genotip. Apa dia punya komposisi genetik di dalam tu induk. Macam mana kita boleh agak ataupun tentukan, biasanya akan diberi clue di dalam soalan sini. Okay, apa clue dia berkaitan dengan genotip, yang menunjukkan genotip dia? Sini dia kata homozigot, maksudnya alel dia sama dua-dua. Ini pun homozigot, maksudnya alel dia kedua-duanya sama. Okay. Seterusnya, di sini lagi dia beritahu biji berwarna kuning tu dominan. Jadi, kuning kita mesti dominan, alel dia kita mesti tulis huruf besar. Hijau pula, alel dia di sini, biji berwarna hijau resesif. Jadi, nanti alel dia tu kita guna huruf kecil. Okay. Jadi, apa genotip biji berwarna kuning, homozigot tadi? Dia sama dia punya alel. Lepas tu dia dominan. Jadi, kita guna huruf K besar, homozigot sama. Huruf besar sebab dominan. Boleh? Kenapa kita pilih huruf K? Sebab kuning adalah dominan, jadi kita ambil tu huruf sepeda daripada huruf K daripada kuning yang dominan. Huruf K, kemudian besar sebab dia dominan. Dan sini dua-dua sama, K besar sebab dia adalah homozigot. Okay, biji berwarna hijau pula, apa dia punya genotip biji berwarna hijau? Hijau sudah dia bilang sini resesif, jadi kita mesti guna huruf kecil. Huruf kecil kita tidak boleh ambil H ya, jangan ambil H, kita ambil huruf sempena K kuning yang dominan tadi, tapi kita kasih huruf kecil. Jadi K kecil, huruf kecil. Huruf dia sempena yang dominan tadi, kuning. Tidak boleh guna H. Mesti guna K daripada yang dominan, tapi kita kasih huruf kecil untuk menunjukkan dia resesif. K kecil sebab soalan bilang sini dia adalah hijau homozigot. Boleh faham?
Oke, cikgu harap kamu paham sudah tu genotip dia. Kenapa begini, kenapa begini. Sekarang kita mau hasilkan gamet. Oke, nanti ni pokok dia besar, biji kuning ni dia akan menghasilkan gamet. Oke, macam mana gamet terhasil? Ini alel akan terpisah sewaktu penghasilan gamet. Dua ni alel atau sepasang ni alel dia akan terpisah. Satu tu alel pergi gamet yang ini, satu alel lagi pergi gamet yang ini. Oke, ini pun sama. Sepasang alel ni akan terpisah, satu alel akan pergi gamet yang ini, satu alel lagi akan pergi gamet yang ini untuk di pokok ini, yang biji ini. Oke, macam mana dia terpisah? Dulu-dulu kita tidak tahu macam mana dia terpisah. Sekarang kita tahu sudah. Dia terpisah menggunakan proses meiosis yang kamu sudah belajar tingkatan 4. Oke, jadi mesti tulis di sini meiosis. Dan dia pisah di sini mesti tandakan dengan anak panah. Dia pisah begini. Pisah dan sini meiosis. Hasil dia lepas dia berpisah masuk ke dalam ni sel pembiakan, kita label sini gamet. Jadi ini gamet dia kasih bulat tu alel K besar, ini kasih bulat alel K besar, ini kasih bulat alel K kecil, ini kasih bulat alel K kecil. Mesti kasih bulat untuk menunjukkan dia adalah gamet. Mesti lukis ni anak panah dan label. Ini adalah proses meiosis. Boleh? Oke, sekarang kita sudah ada gamet. Gamet untuk induk ini, gamet untuk induk ini. Sekarang ni gamet akan bersenyawa. Dia akan mengalami persenyawaan rawak. Gamet daripada induk pertama akan bersenyawa dengan gamet induk kedua. Secara rawak, jadi gamet yang pertama, induk pertama ini, dia boleh bersenyawa dengan sama ada ini. Jadi kita tanda sini satu K ini, dia bersenyawa dengan satu lagi K kecil di sini. Jadi hasil dia kita akan dapat K besar, K kecil. Ataupun ini mungkin juga boleh bersenyawa dengan gamet kedua, itu induk kedua. Oke, jadi kalau dia bersenyawa dengan ini, kita akan dapat K besar gabung dengan K kecil. Jadi K besar, K kecil. Oke, sudah gamet pertama, induk pertama. Sekarang gamet kedua, induk pertama. Dia boleh bersenyawa dengan gamet pertama, induk kedua ini. Contoh di sini. Bersenyawa dengan ini, jadi kita akan dapat K besar, K kecil. Ataupun gamet kedua induk pertama ini, dia boleh bersenyawa dengan gamet kedua induk kedua di sini. Jadi kita akan dapat K besar, K kecil di sini. Oke, K besar, K kecil ini semua adalah komposisi genetik ataupun susunan alel. Jadi di sini label dia adalah genotip. Genotip siapa? Tadi ini indukan, sekarang anak sudah terhasil, jadi tulis di sini genotip F1. Oke, daripada ini genotip, kita boleh tahu, kita boleh tentukan apa dia punya fenotip. Kita nampak begini, K besar, jadi maksudnya nanti dia punya fenotip adalah K itu kuning kan, untuk kuning tadi, jadi biji berwarna kuning. K besar, K kecil. Ada dominan lagi di sana, K untuk kuning yang dominan. Jadi nanti fenotip dia tuh biji akan jadi biji berwarna kuning, sebab ada alel dominan sini. Ini pun sama, K besar, K kecil. Jadi nanti genotip dia adalah biji berwarna kuning, ada alel dominan sini. Ini pun sama lah kan, sebab sama, K besar, K kecil. Jadi nanti dia punya fenotip, ada alel dominan sini, jadi biji berwarna kuning. Boleh paham ini? Jadi hasil kacukan induk biji berwarna kuning homozigot dengan induk biji berwarna hijau homozigot, hasil dia, kamu buat rumusan sini, hasil kacukan untuk induk
semua ataupun 100%. F1 biji berwarna kuning. Hasil dia semua biji berwarna kuning. Boleh paham? Oke, ini secara terperinci cikgu buat setiap satu supaya kamu nampak macam mana tuh gamet dia alel terpisah di setiap gamet. Tapi ada buku kasih ringkas. Oke, dia buat satu sejak sini, dia buat K besar. Kenapa dia buat satu aja? Sebab sama juga sebelah pun K besar. Ada di sini dia buat satu saja K kecil. Kenapa? Sebab kedua-dua tuh gamet untuk ini induk adalah K kecil dua-dua. Jadi kamu boleh nampak ringkasan dalam buku dia tidak kasih pisah dua begini, dia buat satu saja. Kenapa dia buat satu? Sebab sama aja. Sini dia punya gamet satu jenis saja, yaitu K besar. Sini pun induk kedua gamet dia satu jenis saja, yaitu K kecil. Jadi kalau kamu sudah mahir, boleh buat ringkasan begitu. Nanti. Sekarang nih cikgu mau explain supaya kamu nampak macam mana tuh alel terpisah membentuk gamet. Boleh sampai sini? Jadi ingat yang pertama tulis kacukan generasi induk, genotip induk. Oke, tulis genotip induk. Lepas itu nanti dia akan mengalami meiosis membentuk gamet. Gamet nanti akan mengalami persenyawaan rawak. Nih yang garis-garis ini persenyawaan rawak. Selepas bersenyawa, dia akan membentuk F1. Yang pertama sekali kita nampak tuh F1 adalah genetik, komposisi alel dia, genetik sini, jadi label dia adalah genotip F1. Daripada genotip F1, kita boleh tentukan fenotip F1. Lepas itu, tulis dia punya hasil. Apa hasil dia? Hasil kamu boleh guna perkataan semua, ataupun kamu boleh guna 100%. Oke, jadi sekarang kita sudah dapat menjawab kehendak soalan pertama. Sini dia suruh kacuk tuh 2 biji, tuh induk. Jadi hasil dia kita sudah dapat tuh kacukan 2 induk sini. Hasil kacukan semua atau 100% tuh F1, biji berwarna kuning. Kita sudah dapat menjawab kehendak soalan yang pertama. Sekarang kita jawab pula kehendak soalan yang kedua. Dia suruh kemudian kacuk sendiri antara generasi F1. Jadi kita sudah ada F1 sini, dia suruh kacuk pula antara dorang ini. Dia suruh kasih kawin antara dorang nih adik-beradik. Macam mana hasil dia nanti. Tubuhan sejak bulia. Oke, seterusnya. Kita jawab. Kacukan generasi F1. Kacukan sesama sendiri mereka. Oke, jadi tadi F1 sama juga macam asal. Pertama, sama macam yang awal tadi. Pertama mesti ada fenotip. Jadi sini pun fenotip, tapi fenotip F1. Apa fenotip F1 tadi kita dapat? Biji berwarna kuning. Kita kacuk X dengan another F1. Another F1 semua pun biji berwarna kuning kan? Jadi dia ada F1 also biji berwarna kuning. Oke. Selepas fenotip F1 sama. Nah tadi lepas fenotip adalah genotip. Jadi sekarang lepas fenotip F1, genotip F1. Apa genotip F1 tadi? K besar, K kecil. Yang satu lagi sama juga, sama aja kan? K besar, K kecil. Oke, sudah genotip F1. Nanti ni alel pada ni F1 dia akan terpisah melalui proses meiosis. Pasangan ini akan terpisah. Guna ni anak panah untuk menunjukkan meiosis. Pasangan ini akan berpisah. Menggunakan proses meiosis untuk membentuk gamet. Jadi gamet di sini kasih bulat ada satu alel K besar. Ini pun K kecil masuk pergi gamet ini. Si bulat. K besar, satu ini alel masuk pergi gamet sini, K besar. Satu alel lagi, K kecil masuk pergi gamet yang ini, masih bulat. Sekarang kita sudah ada gamet. Apa tuh gamet buat? Dia akan mengalami persenyawaan rawak. Gamet induk yang ini, pertama, F1 pertama akan bersenyawa dengan gamet induk F1 kedua secara rawak. Maksudnya ini boleh dengan ini ataupun dia boleh dengan ini. Yang pertama bukan semestinya ada yang pertama saja. Dia boleh sama ada yang pertama dengan yang kedua juga. Itu rawak kita panggil. Yang kedua boleh dengan yang pertama ataupun yang kedua boleh dengan yang kedua. Dia rawak, tidak rigid, dia tidak semestinya pertama dengan pertama, kedua dengan kedua.
rawakah? Oke, jadi semasa persenyawaan, kalau ini pertama bersenyawa dengan pertama, kita dapat K besar, K besar. Kalau yang pertama bersenyawa dengan yang kedua, kita dapat K besar, K kecil. Oke, sudah yang pertama, sekarang yang kedua. Yang kedua, kalau bersenyawa dengan yang pertama, ini K kecil, ini K besar. Kita tulis K besar dulu mesti huruf besar dulu. Jadi kita dapat K besar, K kecil, genotif dia. Kalau yang kedua bersenyawa dengan yang kedua, sini ini K kecil, jadi K kecil, jadi kita dapat K kecil, K kecil. Jadi ini komposisi alel ataupun komposisi genetik ini kita labelkan sebagai genotif. Genotif siapa? Tadi daripada F1 kita kacuk hasil dia cucu ini, sekarang kita panggil sebagai genotif F2. Jadi sama juga daripada genotif ini kita boleh tentukan apa? Kita boleh tentukan dia punya fenotip. Fenotip siapa? Fenotip F2. Jadi F2 yang ini apa dia punya fenotip? K besar, jadi fenotip dia biji berwarna kuning. Ini K besar, K kecil, apa fenotip dia? Ada alel dominan sini. Jadi biji berwarna kuning juga. K besar, K kecil, ada alel dominan, jadi fenotip dia biji berwarna kuning juga yang kita nampak. K kecil, tiada dominan, semua resesif. Baru kita nampak biji. Biji berwarna hijau. Jadi untuk F2, generasi filial kedua, hasil kacukan generasi filial pertama F1, hasil dia F2, kita dapat hasil kacukan daripada ini, cara kamu tulis tuh dapatan, kamu boleh tulis sama ada, kamu kata 3 biji berwarna kuning, 1 biji berwarna hijau. Ataupun kamu boleh tulis guna pecahan 3/4 biji berwarna kuning dan 1 biji berwarna hijau. Ataupun kamu guna peratus 75 biji berwarna kuning dan 15 biji berwarna hijau. Jadi ada 3 cara kamu tulis jawapan. Kalau soalan tidak bagi tahu sama ada guna pecahan kah, peratus kah, nisbah, kamu boleh pilih mana-mana antara ni 3. Kalau soalan suruh pilih peratus, kamu jawab dalam peratus lah. Kalau tidak, kamu boleh pilih mana-mana antara ni 3 cara penulisan hasil kacukan. Boleh paham? Oke, tadi cikgu sudah bagi contoh macam mana kamu jawab soalan kacukan guna rajak skema. Sekarang kamu buat uji diri. Cikgu mau kamu salin tu contoh tadi, contoh soalan dan contoh jawapan menggunakan rajak skema di buku nota latihan kamu. Dan sekarang salin soalan yang ini, uji diri 1. Salin soalan dia dan jawab menggunakan rajak skema. Ini soalan 1. Kacukan pokok tinggi dengan menggunakan pokok tinggi yang kedua-duanya merupakan hibrid. Okay, clue dia hibrid. Kamu ada belajar sebelum ni apa tu istilah hibrid. Dan dia bagi clue lagi pokok tinggi adalah dominan. Okay, pokok tinggi lawan dia pokok apa? Pokok kerdil. Okay, jawab ini uji diri 1. Uji diri 2. Tadi untuk pokok kacang pi. Sekarang untuk manusia pula. Kita boleh guna juga kacukan monohibrid untuk manusia. Sama sejak cara jawab dia. Cara tulis rajak skema dia. Okay. Uji diri 2. Apakah peratusan untuk mendapat anak berambut keriting dan anak berambut lurus sekiranya bapa adalah berambut keriting heterozigot, manakala ibu berambut lurus homozigot. Oke, sama juga tulis tu rajak skema macam tadi, kacukan generasi induk. Seterusnya, dia akan menghasilkan F1 ataupun anak.
Dan jawab dalam sini soalan minta keratusan. Daripada ni soalan, kamu boleh teka mana satu dominan resesif, keriting kah, lurus. Tengok clue istilah yang dibagi dalam soalan, kamu boleh teka mana satu dominan, mana satu resesif. Okay, jawab soalan ini juga. Salin soalan dan jawab.